Exclusive. Qul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, berbalik kepada perkenalan daripada Datuk Gani tadi saya sebenarnya mungkin ada rata-rata di kalangan kamu yang pernah melihat saya, yang pernah kenal saya dekat mana. Tapi saya tengok seorang-seorang tak ada yang saya rasa saya pernah jumpa ataupun pernah terserempak, memang tak. So rata-rata muka-muka baru. Okey, saya pada senang cerita macam mana tadi Datuk maklum tadi saya join Imam Muda, saya baca berita. For the first place, daripada zaman sekolah saya sangat-sangat minat challenge myself. Okay, saya suka benda yang baru. Saya suka kepimpinan, saya suka menyanyi, saya suka debate, saya suka benda-benda macam tu. And then sampai satu tahap di peringkat universiti, di zaman sekolah memang banyaklah mewakili sekolah, pergi pesta pantun, debate, macam-macam. So sampai universiti jadi MPP. Lepas MPP, final year degree, pendekkan cerita saya berkahwin. So wife saya kata, bang, dia kata ada satu ni program ni, dia kata Imam Muda, dia kata cuba abang join, dia kata. Oh ya ke? Dia kata. Kalau ikutkan background saya from Mandarin school, I can speak Mandarin. Okay, daripada sekolah Cina 10 tahun, lepas tu pergi sekolah Arab and then pergi haji, balik haji. Macam mana cerita pengalaman tu? Kalau nak cerita memang panjang, sebab saya diberi masa setengah jam je untuk sama dengan you all. Tapi anyway, wife saya kata, bang, cuba bang. Dia kata, okey, cuba. Sebelum untuk makluman, sebelum saya masuk Imam Muda, saya masuk Akademi Fantasia. AF4 saya masuk. Saya bersama dengan Faizal masa tu. Okey. Sebab zaman sekolah saya suka tu lah, saya kata saya suka challenge myself, saya suka menyanyi, saya masuklah bintang remaja, bintang asli, Jadi sampailah masuk Imam Muda ni, saya pergi audition kat Johor Bahru. Saya asal dari Mersing, Johor. Okey, Mersing. Kalau tadi di Ulu Tiram, saya Mersing. So dekat je kami. Ulu Tiram dengan Mersing tu tak jauh mana, lebih kurang dalam 45 minit. Jadi saya masuk, saya terpilih di kalangan banyak-banyak peserta-peserta yang datang uji bakat ketika itu. Saya dipilih dan saya datang ke Kuala Lumpur. Antara murabi ustaz-ustaz yang saya belajar macam mana berdepan dengan kamera dan sebagainya, kita nak sampaikan dakwah orang. Sebab Imam Muda ni, kalau kalau saya tanya kan, kalau sebut tentang imam dalam kepala tu, apa you rasa imam tu macam mana? Ustaz lagi? Leader lagi? Banyak ilmu, apa? Mengetuai solat, duduk masjid, nikahkan orang, mandikan orang mati, betul? Itu dia imam, betul tak? Okey, sebenarnya imam tu bukan setakat itu yang kita fikirkan sebenarnya. You are leader. Kan, kalau dalam family you are imam. Kalau dalam negara you are, macam contoh minister tu imam juga sebenarnya. Kan, kalau you dah married kan, you as a father, you ada anak, you ada child kan, you adalah imam. Kan, kita jangan terlalu jumutkan imam, orang kena pakai kopiah, kena pakai jubah dan sebagainya. I'm not typical macam tu. Saya saya nak pesan pada you all, jadilah diri sendiri, just be yourself. Sebab you akan jadi happy sebenarnya. Kita dalam dunia ni bukanlah selagi mana kita tak bertentangan dengan syariah. Okey, kita nak buat sesuatu tu kita buat je. Lagi-lagi kalau kita lelaki, you all ada lelaki, perempuan, kalau perempuan tu terbatas. Ada yang pengalaman saya, dia kata, Taufik, dia kata, contoh saya pernah colourkan rambut. Bukan saya tak pernah colourkan rambut, kan? Macam mana Taufik kau colourkan rambut? Salah ke colourkan rambut? Macam tu. Saya pakai perfume, wangi. Wangi sangatlah. Salah ke saya pakai wangi-wangian? Saya kata, okey. Itu saya kata, benda yang saya berhujah dengan dia. Saya kata, saya lelaki, kamu perempuan. Kalau kamu pakai wangi-wangian, lelaki bau, apa hukum dia? Haram. Hanya untuk suami.
Hanya untuk suami. Kalau perempuan pakai wangi-wangian, haram hukumnya. Kalau contoh lelaki tu, alamak, uish, wangi betul. Pasti alamak cantik pula, syahwat pula naik pula dan sebagainya. Haram hukumnya. Berbeza dengan lelaki. Sunnah Nabi SAW. Kan, kalau kita pakai wangian, Nabi Rasulullah ni anjurkan kita pakai wangi-wangian. Kan? Kalau Datuk Gani kata, okey, Taufik, hari ni pakai putih ni sebab kita tema putih. Okey, I pakailah putih, tak kisah kan. Putih tu pun bagus sebenarnya kan. Okey, so macam contoh, hari ni kalau kita tengok sukan. Ada di kalangan lelaki dengan wanita. Okey, apa hukum kalau katakan pemain-pemain bola sepak yang tengok itu perempuan? Apa hukum perempuan tu tadi yang melihat lelaki main bola sepak? Apa hukum? Boleh jawab tak? Hukumnya adalah harus. Harus kan? Itu a part of hiburan lah senang cerita. Kan? Betul tak? Tak salah pun kalau perempuan nak tengok lelaki main bola sepak. Okey, let's say lelaki tengok perempuan main bola sepak, apakah hukum? Tak mana boleh jadi haram? Aurat. Kalau ianya pakai seluar panjang, macam mana? Kalau seluar pendek, okey lah. Baju kurung, pakai baju kurung main bola sepak. Itu beza. Kita nak kena bezakan antara lelaki dengan perempuan. Di mana kedudukan kita? Kan? Perempuan nak main bola ke, nak main apa pun, boleh, tak ada masalah. Tapi audience dia, kalau di kalangan perempuan sama perempuan, tak ada masalah. Hukumnya adalah harus. Begitu juga kalau kata ada lelaki nak tengok, maknanya kalau kata muslimah, semua yang main bola sepak tu muslimah pakai seluar panjang, tutup aurat. Tapi you just imagine kalau main bola sepak pakai baju labo-labo, kan, agaknya macam mana? Apa yang jadi pada ketika itu? Kan, tak jadi games. Dia akan jadi macam sorry, nak tendang bola pun takut. Betul tak? Kan? So benda tu dia dah jadi satu fenomena. Dia macam bertentangan dengan apa yang sepatutnya. Senang cerita, kita kena tahu kita lelaki apa yang do and don'ts. Apa kalau kita perempuan, kalau you are perempuan, apa do and don'ts yang you kena tahu. You kena jelas benda tu. Baik, saya sebenarnya sediakan slide ni kan. Saya rasa saya kena tunjuk. Ask yourself, why I'm here? Kenapa kamu berada kat sini? Kenapa? Sebab nak belajar. Klise. Tapi betul lah tu kan. Sebab nak belajar, sebab nak tuntut ilmu, sebab nak famous. Itu betul. Saya suka jawapan tu. Sebab saya nak famous. Kan, bohonglah yang datang kat sini tak nak famous. Semua nak famous. Semua nak, orang kata nak jadi TikTokers, nak jadi IG, Instagram, Insta famous. Betul tak? Okey, saya percaya juga rata-rata di kalangan you all pelbagai background yang berbeza. Ada yang datang pada UKM ambil food science, tiba-tiba jadi model. Macam mana cakap boleh daripada food science boleh jadi model? Kan dah jauh kan? Macam saya juga kan. Saya belajar Science of Education. Lepas tu saya ambil pula pentadbiran awam, kepimpinan. Lepas tu tiba-tiba saya jadi penyampai berita. Mungkin ada sedikit sebanyak tu relate lah juga. Sebab saya jaga dengan minister, saya jaga dia punya press conference, mana saya jaga dia punya speech. Saya buat speech dia, saya buat macam-macam. Kan? Saya duduk dekat bahagian communication, corporate com. Okay? Dan kenapa saya, itulah saya sebenarnya tak suka kalau ustaz. Saya tak berapa gemar sebab sekarang kalau you all tengoklah mana-mana dekat social media, ustaz sendiri yang menjatuhkan nama ustaz, betul tak? Bukanlah saya nak membelakangkan ataupun nak menjatuhkan mereka, tapi itu adalah pilihan. Apa pun dalam dunia ni ada pilihan. Kita apa yang kita buat itu pilihan. Kan, kalau kamu nak hidup sebagai seorang model, itu adalah pilihan. Kamu nak jadi artis, itu adalah pilihan. Kamu nak jadi apa saja, itu adalah pilihan. Betul? So, macam you kata tadi, I'm here because I need saya nak famous. I want become a famous. Macam tu. Okay, what is value? Okay. Kan? Jadi Datuk Gani kata, okay Taufik, cerita pasal value, macam nilai kan, cerita pasal moral. Okay, apa dia value? Apa yang kamu tahu tentang nilai? Apa dia nilai? Apa dia moral? Okay, apa dia? Kan? Yang keempat, religion needs or culture needs.
Kan kadang-kadang kita apa nama ni, mungkin kita confuse, ni culture ke ataupun ini agama, ini agama sebut ke atau ini budaya. Kita kadang confuse benda tu. Okay, what you want to know. So saya nak bersama dengan saya ni, saya nak please ask me anything you want to know, just ask me. Tanya saya. Okay, make it two ways communication. Saya lagi suka macam tu. Alright. Okay, yang pertama sekali, betulkan niat. Okay, betulkan niat. Okay, niat kamu datang sini, kamu nak famous. Yes, betul, kita nak famous. Sebab apa? Kita nak tanya. Rata-rata kita tanya budak-budak sekolah, kenal tak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenal tak Nabi Muhammad? Kenal. Kan, adik kita yang baru darjah 1 kenal Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Bila dilahirkan. Nak menunjukkan bahawa Nabi Muhammad itu seorang yang famous, seorang yang terkenal. Dia mungkin lebih terkenal daripada Siti Nurhaliza, mungkin lebih terkenal daripada orang-orang yang kita kenal sekarang ni. Insta famous. Kalau ada zaman Nabi tu ada Insta, mungkin dia lagi famous. Betul? Kenapa Nabi Muhammad tu terkenal? Kan? Itu cerita dia. Okey, menimbul ilmu kerana Allah. Kerana Allah. Saya suka terms tu. Kerana Allah. Apa-apa pun kita niat kita kerana Allah. Kita mulakan tadi pertemuan kita, mula-mula kita mulakan dengan kitab Al-Fatihah. Sebab apa? Cuba kita terapkan apa sahaja kita nak buat. Islam menganjurkan kita apa? Bismillah, dengan nama Allah. Betul tak? Saya suka benda tu. Nak buat sesuatu hari, bismillah. Nak makan pun bismillah. Naik kenderaan, bismillah. Nak pakai baju, bismillah. Kalau tak baca doa panjang-panjang pun cukup dengan bismillah, dengan nama Allah, cukup. Kan? Supaya apa yang kita buat tu diredai Allah Subhanahu wa taala. Allah suka benda yang baik kita nak buat, walaupun kadang-kadang kita nak duduk dalam dunia modeling, percampuran, kita kena tengok juga kan. Antara lelaki dengan perempuan, batas kat mana. Tapi kita kena sedar, macam saya kata tadi, kita kena sedar di mana kedudukan kita sebenarnya. Okey, tiada siapa yang betul, tiada siapa yang salah. Please, tu saya kata, tanya je saya. Kalau you all ada pandangan you all sendiri, just okay, saya nak interrupt. Boleh, tak ada masalah. Please, welcome. Okay, ilmu tu milik Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini dia nilai. Nilai ada setengahnya mengatakan bahawa sesuatu yang dikira baik seperti kasih sayang, baik hati, kepuasan hati, keseronokan, kejujuran, kesopanan. Dan ada juga yang menyifatkan nilai adalah sesuatu yang tidak mengandungi unsur-unsur asing atau unsur-unsur yang mencemarkan sikap seseorang. Itu adalah nilai. Macam contoh hari ini, apa nilai yang kamu bawa dekat sini hari ini? Apa nilai yang kamu bawa hari ini? Keinginan untuk belajar. Keinginan untuk belajar, yes, nilai. Apa lagi? Disiplin lagi? Banyak. Itu dia nilai. So, it's all about principle. Prinsip. Boleh juga dikatakan prinsip itu ada, boleh juga dikatakan sebagai nilai. But in seterusnya, saya make it short. Moral. Okay, apa dia moral? Apa dia moral? Tengok jawapan depan. Moral adalah ajaran tentang baik, buruknya perbuatan dan perilaku, akhlak yang dimiliki semua orang. Itu dia moral. Dulu kita belajar kat sekolah kan, pendidikan moral. Mungkin kalau yang saya sekolah Mandarin School dulu, bila ustaz tak ada, ustazah tak ada, pergi belajar, join budak-budak Cina yang tu, ambil subjek moral. Oh, ni moral. Sebenarnya moral yang bukan non-Muslim belajar tu sebenarnya kita pun juga belajar sebenarnya. Kan, kita belajar dalam konteks agama. Okey, dalam konteks agama, tapi yang mereka tu dia memberi apa orang kata moral tu sebagai ialah dia punya cara hidup. Kan, moral ni menyifatkan moral adalah suatu perkara yang membentuk ke arah sesuatu yang baik. Kan, contohnya kamu nak jadi model. Kamu nak jadi model. Kamu nak jadi model yang baik, betul tak? Model yang baik, model yang macam mana? Honestly, saya boleh menjahit baju. Saya boleh jahit baju. Okey, Taufik jahit baju, okey boleh. Tapi sorry, saya takkan jahit kebaya, saya takkan jahit yang fit. Saya suka baju fit. Saya lelaki. Ustaz pakai baju lelaki, boleh ke pakai baju fit boleh ke? Selagi mana, saya rasa selagi mana saya buat ni tidak bercanggah dengan hukum syarak, benda tu tak salah saya rasa. Kan? Kita kena ada prinsip. Nilai tadi kan, prinsip. Kan? Kita kena ada prinsip. Kita kena ada stand. Kenapa? Kita buat perkara tu kenapa? Islam suruh, kenapa? Kan?
So banyak lagi kita nak cakap tentang apa moral. Alright, baik. Baru nak masuk introduction. Okey, pemenuhan kepada aspek pemakaian yang selari dengan garis panduan Islam adalah sebahagian daripada ciri profesionalisme atau ihtirafi yang menekankan kepada akhlak dan juga integriti. Sudah terkenal kalimah aurat dalam sebutan Melayu. Kalimah aurat itu asalnya daripada bahasa Arab. Dalam lisan Al-Arab, Al-Imam Ibnu Mansur menyatakan bahawa maksud bagi aurat adalah setiap perkara yang mendatangkan malu apabila ia terpamer. Itu dia aurat. Datuk ni kata tak apa, tahu cakap je. Kadang-kadang saya rasa macam bila saya first datang sini kan, alamak, aku nak cakap pasal agama ni cakap kan. Macam tu kan. Saya percaya kadang-kadang benda yang mungkin benda yang saya nak sampaikan, mungkin benda yang kita tahu, kadang-kadang benda tu macam alah, aku nak buat macam kan, nak buat limitation tu. Saya tulis dekat sini tadi, kan, we have limitation. Kita manusia ni, kita ada limit kita ada batas kita. Sejauh mana kita sebagai seorang manusia kan, sebagai seorang orang yang berpegang kepada agama, ajaran Islam lagi kan, kita ada limit kan kita kan. Bila kita nak cakap tentang sesuatu yang baik, kadang-kadang orang tak suka kan. Orang tak suka. So semayang, cukuplah weh. Semayang subuh. Cukup, cakap sekali cukup. Kat rumah pun gitu. Taufik semayang, alamak ni sabarlah mak. Kan. Nak suruh semayang tu sabar. Macam tu. Saya nak tanya awak, solat tu senang ke susah? Senang ke susah? Siapa kata senang? Turun tangan. Oh, semua kata senang. Siapa kata susah? Angkat tangan. Okey, susah. Kenapa dia kata susah? Sebab dia seorang kata susah. Kenapa dia kata susah? Sebab nak bangun semayang, ada wuduk semua. Itu you kategorikan sebagai susah, nak bangun, nak ambil wuduk. Baik, saya nak kena bermujahadah. Okey, apa dia mujahadah? Itu mujahadah tu bersusah payah. Okey, bersusah payah. So okey, baik. Terima kasih. Thank you for your response. Kalau kata senang, saya nak respon dulu yang kata senang. Kalau kata senang, berapa ramai orang yang tak semayang? Saya tanya kamu, to be honest, siapa yang dah semayang Zuhur tadi? Alhamdulillah. Kan? Siapa yang dah semayang Zuhur tadi? Siapa? Okey, you kata solat tu senang kan? Cuba you fikir balik, kalau solat tu senang, berapa ramai orang tak solat? Senang je solat tu, tapi orang tak solat. Kenapa? Senang. Faham tak maksud saya? Pemalas. Kan? Macam sahabat kamu kata tadi, bermujahadah, bersusah payah. Kamu nak bangun, nak ambil air semayang, nak mungkin kalau lelaki tu nak tukar pagi. Islam itu mudah, tapi jangan ambil mudah. Simple. Islam itu mudah, jangan ambil mudah. Islam tak susah, tapi jangan menyusahkan. Bagi saya simple je benda tu. Kan? Betul tak? Okey, macam contoh, mungkin kalau kata perempuan nak semayang, dia kena pakai telekong, tutup kan, pakai telekong lagi, ya Allah, nak salin baju ke apa. Lelaki tak payah benda tu semua. Ambil wuduk, angkat takbir semayang. Kan, terima tak terima itu bukan kita punya kerja. Kerja siapa? Kerja Allah. Betul tak? Tapi kalau nak bandingkan dengan perempuan, nak ambil wuduk, nak pergi pakai telekong, alamak tak telekong, macam mana ustaz tak boleh semayang? Ustaz tak ada telekong, ustaz. Saya pakai baju macam mana ni? Itu that's why you all as modeling kan. Kalau katakan macam saya kata model itu adalah pilihan. Okey, kalau kamu diberi pilihan, maka pilihlah yang terbaik. Kalau kamu dipilih, maka jadilah yang terbaik. Saya suka ayat tu. Kan? Maksudnya apa yang saya cakap sebenarnya? Laju sangat kat sini juga. Okey, boleh faham Allah Rabbi. Baik. Ada soalan tak? Soalan saya. Ada tak? Ada? Tak ada? Okey, baik. Kita teruskan je lah. Okey, sebarang perbuatan, perkataan dan perkara yang melahirkan hilang sifat terhormat atau mendatangkan aib, maka ia dianggap sebagai aurat. Ini saya rasa semua rata-rata tahu kot. Difahami di sini bahawa pemaknaan bagi aurat adalah berfaktorkan aib dan juga terhormat. Sesuatu perkara yang boleh menimbulkan aib, maka ianya adalah aurat. Okey, dengan sebab itu terdapat perbincangan dalam
dalam kalangan ilmuwan Islam berkenaan pemakaian terhadap lelaki dan perempuan, iaitu melibatkan beberapa anggota badan manusia yang tidak boleh dipamerkan dan dibuka kepada orang lain. Okey. Kan, kalau kamu saya nak cakap, kalau kamu jadi seorang model kan, jadilah model yang bukanlah nak kata, yelah kamu kena tengoklah model yang macam mana. Okay, macam mana Ustaz Wadi Anwar, dia kata kalau kita tengok dekat kita dekat highway, dekat billboard, berapa banyak gambar-gambar perempuan-perempuan yang tak bertudung, artis-artis kita yang tak bertudung. Bila kita tengok, apa hukum dia? Dosa tak kita? Kita tengok orang yang bukan mahram, kita tengok aurat orang yang bukan mahram, apa hukum? Saya cakap pada diri saya pun juga melihat, kan, berapa banyak dosa kita. Orang yang buat pula billboard tu, dia juga terkena tempiasnya tadi. Kan? Apatah lagi orang yang ada gambar dia duduk dekat situ. Kalau 20 tahun berada dekat billboard tu, 20 tahun dosa tanpa henti. You just imagine that. Kita kena ingat, kita ni Islam, kan, kita ada hari kebangkitan. Kita bila kita mati, kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Ketika itu, mulut kita dah tak boleh berbicara. Yang boleh berbicara apa dia? Tangan, kaki, mata, hidung, telinga. Kecuali mulut. Mulut kita tak boleh cakap dah. Masa tu Allah akan tunjuk satu persatu apa yang kita buat dekat dunia. Allah Rabbi macam ni taufik rupanya. Takutnya Allah. Wish dulu bukan kenapa dia macam ni? Macam tu. Masa tu baru kita tahu taufik tu siapa. Kan? So kita kena tanya balik diri kita kan? Kalau kata yalah, itu adalah pilihan sebenarnya. Apa pun kita ada pilihan. Kita nak jadi apa, kita nak buat apa, tindakan kita bagaimana, semua itu adalah pilihan kita. Alright. So saya nak kupas tentang dalil firman Allah Subhanahu Wa Taala surah An-Nur ayat ke-31. Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya, dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepada kepala mereka, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka melainkan kepada suami mereka, dalam Quran sebut, atau bapa mereka, atau bapa mertua mereka, atau anak-anak mereka. Nampak sih? Dalam Quran tu jelas, nyata. Atau anak bagi saudara-saudara mereka yang lelaki, atau anak bagi saudara-saudara mereka yang perempuan, atau perempuan-perempuan Islam, atau hamba-hamba mereka, atau orang gaji dari orang-orang lelaki yang telah tua dan tidak berkeinginan kepada perempuan. Okay? Atau kanak-kanak yang belum mengerti lagi tentang aurat perempuan pun tak boleh juga. Dan janganlah mereka menghentakkan kaki untuk diketahui orang akan apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka. Contohnya, kamu pakai perhiasan gelang kaki, perempuan pakai gelang kaki, boleh tak boleh? Tak boleh kan? So kalau kamu pakai, apa hukumnya? Alah Ustaz, lihat Ustaz, cantik lah Ustaz, cantik. Memang cantik. Kan, bila kamu jalan kling, orang lain tengok, alamak, lepas tu pandang pula, aurat pula, pakai pula seluar sekarang ni, fit yang orang kata atas buku lali tu. Nampak pula, putihnya, itu baru nampak, yang kat situ putih. Dah terbayang benda-benda lain dah. Astagfirullah, betul tak? Kan, itu Islam nak mengajar kita. Dan janganlah mereka menghentakkan kaki, kan, ketahui orang yang apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya. Nak berjaya tak? Nak. Jadi kalau nak berjaya, tanya diri kita, apa yang kita perlu buat, apa yang perlu kita lakukan, tindakan apa selepas ni. Kalau nak berjaya, kita ingat, kita hidup bukan untuk hari ini je, kita hidup selama sampai orang kata hidup yang kekal ni selepas kita mati. Maknanya kalau kita nak berjaya, kita kena bermula daripada sekarang. Kita kena bermula daripada sekarang. Baik, saya nak fokuskan sikit. Apa yang dimaksudkan dengan mereka yang menampakkan perhiasannya? Ini dia. Dalam surah sebelum tadi,
Janganlah mereka menampakkan tempat-tempat anggota tubuh yang di situ dikenakan perhiasan. Contohnya macam tali kaki kan, meletakkan kaki, gelang, okey, rantai. You boleh kadang-kadang, okey ustaz, apa ustaz pandangan ustaz tentang pakai tudung. Pakai tudung, cocok sini, sanggul sini. Dia ibaratnya nak ceritakan fashion tudung tu tadi. Boleh ke tak boleh? Contoh kakak kita ni lah tadi, ni kakak kita sebelah ni agak-agak tudung yang sebegini, boleh ke tak boleh agak-agak? Kita pakai dalam tudung apa ni? Panggil tebal, tebal ya. Boleh tak pakai tudung tebal macam ni? Boleh tak? Sebenarnya boleh je. Hukum asalnya kita kena kembali pada hukum asal adalah harus. Yang menjadi haram ketika mana Hafiz tengok akak dia tadi, naik nafsu dia. Contoh. Kan? Jadi maka hukumnya adalah haram. Dia pakai, aku pakai turban ke apa ke kan? Janji aku menutup aurat kan? Itu dah cukup baik. Daripada ada orang yang tak pakai, yang tak tutup aurat. Bukan saya nak kata kakak-kakak ni tak tutup aurat. Kan? Saya respect, saya kena respect orang-orang di depan saya. Kan? Sebab saya percaya mereka datang pelbagai background, different background. Okay. Sebab bila saya mengajar, ustaz, awak semayang tak? Tak semayang. Kenapa tak semayang? Mak ayah saya tak semayang, ustaz. Sedih tak? Bila mak ayah saya dah meninggal, bila sebut tentang mak ayah sangat sensitif. Okay. Kadang-kadang saya terfikir, saya cakap dengan student saya kata macam ginilah. Cuba you imagine that kalau satu hari you meninggal, kan? Macam mana you? Kalau you meninggal lagi. Kalau kamu ada anak, kamu ada anak kamu meninggal, ataupun kamu tak pernah didik anak kamu tentang agama, and then kamu meninggal, anak kamu tak bacakan Yasin untuk kamu. Apa kamu rasa? Kamu yang mati, kamu tak boleh bercakap dah masa tu. Sedih tak kalau kamu tengah hidup, ya Allah, bacalah Yasin untuk ayah ni, bacalah Yasin untuk mak. Sedih tak kalau anak kita tak boleh baca Yasin untuk kita? Sedih tak? Kan? So, please, selalu saya cakap dengan student saya, kan, kalau ada masa daripada you all main PUBG, main Mobile Legend, kadang boleh sampai penam 7 pagi, tak tidur malam pun tak apa tau. Saya terkejut, saya bangun pagi subuh tu, kau orang tak tidur lagi ke? Cakap kan, duk main Mobile Legend, main PUBG, main game kan, tak kisahlah menghadap tu. Cubalah kalau selak Quran ke satu muka surat, baca kan lebih baik. Betul tak? Ini bila baca Fatihah tunggang langgang. Kan? Bila tanya bab solat tak tahu. Cerita dia. Sedih tak sedih? Sebab saya dah jumpa dah dengan orang-orang macam ni. Okey. Ada satu kisah. Saya jumpa dengan seorang mamat ni, handsome guy. Okey, handsome guy saya jumpa dekat masjid wilayah. Maksud saya habis syuting Imam Muda. Saya datang nak balik pukul 12 malam. Okey, 12 malam ni saya datang, tiba-tiba saya pada jauh lelaki tu tengah bergaduh dengan kad. Saya datang menuju kepada lelaki tu. Okey, bang, dia kata abang ni orang Astro ke? Dia kata, taklah, saya bukan orang Astro. Saya kata macam tu. Saya bukan Astro, kenapa ni? Dia kata, tak adalah bang, saya nak pergi semayang tapi Pak Gad tak bagi. Dia kata, Pak Gad tak bagi semayang. Dia kata macam tu. Kenapa pula? Dia kata, tak apa cik, buka je lah cik bagi semayang. Tak boleh cik, dia kata, sebab dah pukul 12 malam, masjid kena tutup. Kalau anything happen, saya kena bertanggungjawab. Please, kena respect lah law kan, undang-undang. Alah, undang-undang dunia ni, manusia, Quran dengan hadis dia. Pandai cakap, Quran dengan hadis kita boleh ubah, undang-undang manusia boleh ubah. Cik, dia cakap macam tu kan. Betul jugalah kan. Betul lah juga kan. Lepas tu dia kata, okey tak apa bang, buka saya teman pergi semayang. Lepas tu saya tak nak teman-teman, dia kata, saya nak sorang-sorang. Dia kata lelaki tu tadi, saya nak sorang-sorang, dia kata. Lepas tu saya gini lah, bila dia cakap macam tu, saya kata, saya gini lah, kita nak semayang kan, tak semestinya nak semayang, nak tu pergi semayang kat masjid. Nak semayang depan-depan ni pun boleh, selagi mana kita yakin depan ni bersih. Kat mana everywhere you want, kan, nak pray kan, nak semayang kan, tak ada masalah. Saya pergi haji, saya semayang atas jalan raya. Seriously, atas jalan raya. Dah lewat pergi semayang Jumaat ni, orang dah azan, nak angkat takbir, pak berhenti masa dekat Mekah kan, semayang atas jalan raya ni.
Semayang atas jalan raya, bentangkan sejadah. Sejadah yang panas. Allah panasnya sejadah. Elakkan sejadah, tarik pula sejadah, sujud dekat dia. Sejuk atas jalan raya tu sebenarnya. Ceritanya. Kan? Tu cerita dia tadi, Mamat tu tadi. Okey. Apa tu dia kata, bang, dia kata, besok abang free tak? Dia kata, tengok keadaan. Kalau tak ada apa-apa, kenapa tu? Saya ada buat kenduri ni, dia kata, saya ada buat kenduri. Okey, ni kad saya bang, nanti abang datanglah rumah saya. Dia kata macam, okey, fine. Lepas tu dia pun balik. Sebab saya kata, tak apa, pergilah semayang mana-mana. Dia kata, okey lah, dia pun balik. And then pukul 3 pagi, saya cakap wife saya, yang, abang rasa tak sedap hati lah. Cakap, lepas tu wife saya marah saya, abang ni mudah sangat percaya ke orang. Kenapa ni, abang ni gini. Tak betul ni, hati ni rasa tertanya-tanya. Lelaki tu pergi mana agaknya. And then, saya text dia, selepas subuh saya tanya dia, dah semayang ke? Ni saya, okay, kenal kan? Okay, abang yang semalam jumpa, bla bla bla. Okay, dah semayang ke? Dia, alhamdulillah abang, saya dah semayang. Semayang kat mana? Semayang dekat surau, dekat taman saya. Dia kata, alhamdulillah. Okay, abang jangan lupa dah hari ni datang rumah saya. Datang rumah dia. Mula wife saya menolak. Dia kata, abang jangan pergi bang, saya takut nanti macam-macam ni, tipu ke apa ke kan. Macam-macam lah dunia sekarang ni kan. Jadi saya kata tak apa, saya nak juga, saya nak pergi juga, saya nak tahu, kan, nak tahu macam mana kan, betul ke tak betul ke dia ni, betul ke tipu dan sebagainya. Jadi saya cari, masa tu Papago, tak ada Waze, guna Papago, jumpa dekat TJ, Damansara. Sampai rumah dia, cakap, ni rumah ni ke, kan, Adli ke? Lepas tu mak dia kata, Adli ada? Okey, panggil Adli kata, panggil datang rumah. Lepas tu dia cakap, kau kenal ni kat mana ni Li? Kau tahu tak ni siapa? Dia kata, kau tahu macam mana kan boleh jemput dia? Dia kata, mak dia kata macam tu. Macam kau tahu tak ni siapa? Kau tahu tak siapa? Ini imam muda ni, dia kata. Allah Rabbi, saya macam malu. Kan, imam muda tu, terus dia peluk saya tau. Dia peluk saya. Lepas tu dia menangis. Dah, cukup. Kita makan dulu. Makan. Jadi dah makan tu, Zohor. Jadi Zohor, pergi semayang Zohor dekat masjid tu, dekat surau yang taman. Kat sini lah, kat sini abang, saya semayang kat sini lah semalam. Lepas tu saya tegur, cantik jam tangan, dia kata. Lepas tu dia pun buka jam tangan dia, tisok tu, dia bagi saya. Dia, okey Ustaz, cuba Ustaz pakai Ustaz. Dia kata, pakai. Ustaz ambil je lah jam ni. Jangan macam tu. Bukan, jangan. Dia bagi pula jam tu kat saya. Saya pun buka jam saya bagi jam saya kat dia. Tukar. Okey. So, pendekkan cerita, saya berkenalan dengan dia. Lama jugalah daripada dia tak kahwin sampai dia dah kahwin. Saya berkawan dengan dia, saya mendekati dia. Satu hari dia datang office saya, dia menangis. Dia kata, bang, saya tak tahu macam mana saya nak mulakan cerita dengan abang. Dia kata, okey, ambil masa, you menangis dulu. Jadi dia mulakan cerita. You bayangkan ya, abang, saya dah 7 orang anak saya buang. Dia cerita dengan saya, 7 orang budak, bayi, dia dah buang. Dia kata, dulu hidup saya berzina, pregnant, buang anak. Berzina, pregnant, buang anak. 7 orang. You just imagine that. Lepas tu dia kata, arak ibarat air mineral ni, hari-hari saya minum. Biasa je bang. Satu hari, satu malam,